Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina abwaaba fadl wa anshur alaina khazaini rahmatik. Allahumma aftah alaina abwaaba fadl wa anshur alaina khazaini rahmatik. Allahumma aftah alaina abwaaba fadl wa anshur alaina khazaini rahmatik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita menyambung untuk minggu keempat kita, kitab Penawar Bagi Hati, pengajian online kita. Bagi yang sedang mengikuti melalui aplikasi Google Meet ataupun secara terus menerus sekarang melalui Facebook Live, kita boleh kongsikan, kita sharekan pengajian kita kepada orang-orang yang kita cinta, kita sayang. Mudah-mudahan mereka juga tertunai tanggungjawab mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kita yang sedang dalam rangka menyelesaikan hutang-hutang kita, tuntutan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya adalah memahami ilmu tasawuf tingkat asas. Ya, itulah yang kita sebut sebagai fardu ain, kewajipan atas tiap diri. Begitu juga dengan fiqh pun kita kena selesaikan juga. Sebab tu kita kata nanti kita susun kelas-kelasnya. Begitu juga dengan tauhid, kita kena selesaikan juga. Maka insya-Allah pagi ini kita tengok ilmu tasawuf kita daripada kitab karangan tuan guru kita, tuan pengarang kita, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, pada muka surat 7 kalau naskah Jawi. Yang rumi tak pasti, mungkin boleh share dalam komen muka surat berapa mereka nak cari. Bagi yang baru masuk lah, hak masuk dah dia tanda insya-Allah. Bahkan pada setiap minggu siaran rakaman kita akan kita muat naik di dalam siaran YouTube untuk jadikan rujukan ulang kaji, ataupun bagi yang tertinggal dia boleh tengok di YouTube balik, dan bagi yang tak faham boleh bertanya balik pada grup yang telah kita invite, kita jemput masuk. Sebab itu kita jemput masuk ke dalam grup tu, dia personal, only melalui admin saja yang akan membalas segala persoalan-persoalan kita, dan dia tidak terbuka. Kenapa? Kerana kita nak fokus kepada pengajian kita. Tak mau hal lain, tak mau. Hal tu je tujuan kita. Kita nak menyelesaikan perkara-perkara berkaitan dengan kewajipan kita ni. Bukan sekadar sembahyang saja wajib, bukan sekadar puasa saja wajib. Mengaji, menuntut ilmu fardu ain, iaitu ilmu daripada asas tauhid, asas fiqh, asas tasawuf pun fardu ain, pun wajib. Maka kita kena selesai benda ni sebaik mungkin. Baiklah, jadi kita tengok kitab kita pada muka surat 7, tang hadis yang bawah. Hadis yang bawah nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Berkata tuan musannif, tuan pengarang bagi ini kitab Penawar Bagi Hati. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada baris yang tak terang, kita terangkan. Likulli ibni Adam hadduhu minaz zina.
Fal-'ainani tazniyani wa zinahuma an-nadharu wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batshu war rijlani tazniyani wa zinahuma al-mashyu wal famu yazni wa zinahu at-taqbilu wal qalbu yahummu wa yusaddiqu dhalikal farju au yukadzibuhu. Agak bunyi bising kereta, nak pakai mic. Mic kita pakai mic. Tambah mic lah. Jadi kata Tuan Musannif menterjemahkan daripada hadis ni, artinya artis daripada hadis ni. Ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagiannya daripada zina, habuan daripada zina, asbab daripada zina. Ada. Mana? Maka daripada hadis Nabi menyatakan maka dua mata itu berzina keduanya. Dan zina keduanya memandang kepada barang yang tiada harus. Jadi hadis ni, isnad sandaran dia ni, dia macam majazi. Sopa kita kata, kita makan ubat. Makan ubat ni lega. Sebenarnya yang melegakan Allah. Kita cuma cakap majaz. Kita makan ubat. Aku kalau demam ni, kena makan ubat ni, insyaAllah lega lah. Jadi kita seolah cakap berlapik lah. Isnad sandaran tu orang panggil. Maka sebab itu, hadis ni dia kata, bukan mata tu zina, tapi mata menjadi sebab bagi zina. Maka ubat menjadi sebab sembuh, yang menyembuhkan Allah. Hal ni pula yang kata zina mata ni, bukan mata berzina, jadi sebab kepada zina. Ya. Maka dua mata itu berzina keduanya mata, dan zina keduanya mata itu memandang kepada barang yang tiada harus, yang haram dipandang. Jadi dengan sebab tengok tu menyebabkan apa? Menyebabkan nanti kita juga asbab-asbab kepada zina. Begitu. Dan zina keduanya, kedua tangan tu mana? Langkau. Dan zina keduanya memandang, keduanya kedua mata itulah memandang kepada barang yang tiada harus, yang ni haram dipandang. Dan kedua tangan itu berzina keduanya, dan zina keduanya tangan tadi tu menampar akan yang dilarang. Tampak perkara-perkara yang dilarang. Nabi suruh bila anak 10 tahun tak mau sembahyang, pukul. Tampar. Jadi ada perkara yang Nabi suruh pukul, ada perkara yang agama suruh pukul, dan ada perkara yang agama larang pukul. Contohnya bagi yang berzina, kena rejam. Kena rejam dia. Kita duk kesian nak rejam. Tapi mari tanghat kita nak pukul ikut kita ni, oh sedap pula ikut kita. Jadi tak boleh nak ikut kita. Kita kena ikut apa yang syarak suruh. Tang rejam kita tak mau, kesian. Pukul tak maulah tang tu sebab kesian. Tang orang ambil barang kita, kita nak pukul, nak rejam, nak tumbuk dia. Ada benda-benda yang syarak izin dan ada benda-benda yang syarak tak izin. Semua mesti berlandas daripada ilmu. Kalau tidak kita duk ikut hati kita. Sebab itu kita duk cari penawak ni. Nak bagi hati kita membetuli seperti yang syarak suruh, syarak susun macam mana. Begitu. Ya. Habis. Kemudian mana? Dan zina keduanya tangan tu apa dia? Menampar akan yang dilarang menamparnya. Macam kita buat contoh tak sah lah. Benda tak boleh, kita pergi buat pula. Macam tu. Tak kena. Kemudian, dan kedua
Dan kedua kaki berzina keduanya. Kedua kaki pun ada juga asbab kepada zina. Macam mana hak kata kaki itu telah menjadi asbab kepada zina? Macam mana contohnya? Dan zina keduanya kedua kaki itu, dan bermula zina keduanya kedua kaki itu ialah berjalan kepada tempat yang haram. Itu asbab kepada nak buat pada zina tu, dia bawa jalan kepada tempat yang haram, berjalan kepadanya kepada tempat yang haram, dan berjalan kepadanya kepada tempat yang haram. Dia bawa kita, kaki ni tugas dia tu dah, tugas dia ni. Sebab tu kalau kita melakukan perkara itu, kita ni di antara yang telah pun melakukan zina. Asbab zina tu kaki. Dan bermula mulut itu berzina ia. Dan bermula mulut itu berzina ia mulut. Dan zina mulut tu macam mana? Asbab zina mulut, mengkucup akan barang yang tiada halal dikucup, yang diharamkan dikucup. Sebab tu perkara-perkara ni kalau kita tak tengok bergelok, kita tak faham. Selalu kita duk faham zina ni cuma adalah persetubuhan di antara lelaki dan perempuan yang tiada halal, maka itu dipanggil zina. Maka hari ini kita belajar berkenaan dengan zina yang Nabi sebut juga. Walaupun isnadnya, sandarannya adalah daripada majas, cakap lapik je. Tapi tetaplah juga kita kena ambil tahu, kena ambil faham bahawa semua anggota kita menjadi asbab kepada zina. Sebab tu dia cerita habis 7 anggota di sini supaya kita berjaga, berawas. Supaya kita tahu nilai, supaya kita tahu ubat. Tu. Kita nak ambil ubat ni, nak kutip ubat-ubat ni supaya dijadikan penawar kepada kita. Dan zinanya zina mulut mengkucup akan yang tiada halal dikucup. Tu mulut, dia punya zina dia macam tu. Dan bermula hati itu berkehendak ia hati, dan mencita-cita ia hati. Kalau kaki dia berjalan, tangan dia menyentuh, menampar, tak? Mata melihat, mulut mengkucup, hati dia mencita-cita. Dia nak hak tu, dia nak hak ni, hak lain sekali tingkah laku tubuh badan bertindak. Bertindak. Tak tu hati ni kita nak cari penawar, nak bagi elok, bagi kenal seperti yang syarak suruh. Kalau tidak, kalau tidak, duk kenal dengan apa yang hati nak. Lepas tu kita nak ajak, nak lurut dia, nak gosok dia, supaya amal ibadah kita ni terjaga. Dia kalau dia tak elok, amal ibadah kita tak jadi. Semayang sampai hitam dari. Zikir ni sehari berapa juta kali, bukan ribu, bukan ratus ribu, juta. Tapi tak jadi amal ibadah. Jadi apa? Hancur. Haba amal surah, seperti debu-debu yang berterbangan. Tak ada apa nilai. Maka bila jadi macam tu, nak buat apa? Apa faedah kita semayang? Jadi bukan kata jangan semayang, cuma kita kena tengoklah dapat tak letih saja semayang kita. Semayang letih, jangan kata tak letih. Kita peringkat orang-orang awam ni, semayang pun letih, tambah-tambah tu imam baca panjang pula. Dia boleh tiang ke tu imam, apa tu imam ni baca panjang kan? Orang dah kalut. Nak boleh semayang tu pun walaupun 5 minit je. Sekali lagi habis semayang dia belik tengok telefon lama tak apa. Dia tak boleh tiang ke telefon, sikit-sikit nak kena tengok sikit-sikit nak kena tengok tak. Sebab dia setuju dengan nafsu semayang ni. Tak setuju. Tu imam baca panjang pula. Dah lah semayang pun susah, tu imam baca panjang pula. Nampak? Sebab itu perkara-perkara ni kita betulkan melalui ilmu, insya-Allah. Habis itu
Dan membenar akan yang demikian itu. Demikian mana? Demikian kata berkehendak ia hati dan mencita-cita ia hati. Jadi kitab Jawi macam tu lah. Kalau kita mengaji kitab Jawi, kitab Turas. Kalau kitab Arab ni mudah, dia ada cara dia, kaedah dia dah. Kitab hak Melayu kita pun kena ikut cara dia. Cuma kita kena tambah lagi lah. Demikian itu tu tang mana kembali dia tu. Demikian itu berkehendak ia hati dan mencita-cita ia hati tu. Oleh Farash. Apa kehendak hati, maka Farash akan membenarkan, kemaluan akan membenarkan. Dia bubuh dalam kurungan tu. Dengan bahawa mengerjakan ia Farash, ia kemaluan akan zina itu. Hati nak. Maka dia pis mata. Dia pis mata. Sebab itu kalau kita tengok sekarang wal'ayazubillah, berlakunya akhir zaman ini zina di sana sini. Orang tak takut langsung lah ni. Tak takut langsung. Sebab tu bila kita belajar yang ni, dia boleh jaga. Boleh jaga perkara-perkara yang babitkan amal kita. Kadang pergaulan tak jaga, menyebabkan juga kepada rosak amal. Tu. Allahu Akbar. Jadi dengan bahawa mengerjakan ia Farash akan zina itu, dengan maksud dia benarkan apa yang hati nak. Macam tu. Atau mendustakan ia Farash dia akan kehendak cita-cita hati. Ia tu apa dia? Tulis itu Farash. Akan dia siapa? Kehendak cita-cita hati. Tak tulis, tak tambah. Tak nota dia kat situ, tak note dia kat situ. Memang kita tak faham. Kita baca memang tak faham. Ada orang tanya itu. Kami ni beli kitab dah tapi baca tak faham lah. Dia ayat dia cara lama. Ni kita duk ngajak. Kita duk baca. Kita duk muzakarah balik ni tiap-tiap hari satu ni nak bagi faham apa hak tok guru kita tulis. Ilmu tu duk ada dah dalam kitab ni. Cuma lagi nak korek keluar supaya kita boleh amal. Tak padan saya dengan kami saja nak beramal. Bila mana tahu wajib pula cerita kat orang ni, dia macam tu. Bila tak tahu wajib belajar sampai tahu. Bila tahu wajib pula ajak pada yang tahu. Kalau tidak akan dihukum sebab tak cerita hukum makam pada yang tak tahu. Sedangkan dia tahu, dia tengok saja. Dia jadi syaitan bisu. Dia tak cerita hukum makam sebenar. Kan? Balik di rumah. Tengok sahabat tak kena di rumah. Tegaklah. Ingat tegak tidur saja lah. Buat diam. Tak boleh lah. Kan? Sebab tu tok guru duk bising kat kita. Kita pakai cara kita. Belajar hukum hakam kita. Lepas semayang wirid, zikir, sebelum semayang zikir. Balik di rumah tak ada apa dah. Pasal apa? Sebab tu peraturan sekolah. Hak di rumah tak ada apa? Tak ada, rumah tak ada peraturan. Agama ni hak sekolah saja ke? Agama ni hak madrasah saja ke? Agama ni yang masjid surau saja ke? Tak. Agama ni hak milik semua dan tertentu atas semua keadaan, bukan sekadar di madrasah saja, bukan sekadar di pondok saja, bukan sekadar di masjid saja, bukan sekadar di surau saja. Faham? Itu yang jadi masalah bila kita cuma letakkan agama di madrasah, di sekolah. Balik rumah, di rumah tak ada agama. Lakum dinukum waliyadin. Jangan kita buat macam tu. Faham? Begitu. Jadi dan atau mendustakan ia Farash, ia kemaluan akan kehendak cita-cita hati. Kalau apa dia? Hati nak, kemaluan tak mau. Tak jadi. Dia boleh mengiyakan atau menidakkan. Nak berzina, kan? Kemaluan sakit misalnya, contoh. Tak jadi, dia tak mau. Jadi sama-sama nak setuju, jadi wal'ayazubillah. Sebab itu inilah kita tengok. Sebab apa tok guru kita cerita kat kita ni? Supaya apa? Ambil pengajaran
supaya apa? Ambil buat sempadan, supaya apa? Ambil buat fikir, buah fikiran. Kalau macam ni buat apa jadi? Kalau macam ni buat apa jadi? Apa kegunaan dia? Kalau kita tak ambil tahu benda ni, buat tak tahu, buat sambil lewa, tak kira apa, main redah je, tak tahu tanggungjawab kita sebagai khalifah, sebagai umat, sebagai hamba Allah, maka akan menyebabkan apa? Kita belah ikut dan hukum agama kita. Macam tu. Itu tujuan dia. Habis. Jadi atau mendustakan ia akan dia ni, dalam kurungan dia letak dengan bahawa tertegah ia farash, ia kemaluan daripada zina. Jadi dia tak mau, tak sadu kata apa. Kan? Nak berzina tapi sakit perut. Jadi jom kita pergi ambil nombor ekor jom. Sakit perut ni tak apa jadi. Nampak. Kalau ikut nafsu tu, hati tu nak lah. Tapi kalau ikut perut tu dia jadi macam tak idea. Faham? Ada? Apa? Apa? Bagi yang tak tutup suara di aplikasi Google Meet, tolong tutup audio, kesian kawan-kawan duk bising conceng. Tutup. Baiklah. Jadi kat mana ni? Jadi atau mendustakan ia akan dia dengan maksud dengan bahawa tertegah ia farash kemaluan tu daripada zina. Kalau dia tak mau, saduk tegah, saduk suruh, tak mau. Hati ni dia tak jadi sepakat dengan apa kemaluan. Maka sebab itu kita duk belajar ni, kita nak bagi sepakat belakang tangan, sepakat hati, sepakat kaki, sepakat telinga, sepakat bagi muafakat belakang. Beh. Menceritakan akan ini hadis oleh Muslim dan Al-Baihaqi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan ada pada hadis ni menunjukkan atas bahawa asal bagi zina faraj, zina kemaluan itu dua mata. Kita faham daripada hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa mata itulah salah satu sebab utama yang menyebabkan sebabkan apa? Zina. Boleh? Habis itu. Dan hendaklah, kata Tuan Musannif lagi, dan hendaklah menilai, melihat, memikir, perhati engkau, perhati dengan insaf, memikirkan dengan insaf kepada segala anggota engkau. Tengok Allah, tangan Allah bagi, mata Allah bagi, telinga Allah bagi, dengan apa pekerjaan yang patut, yang sesuai. Ya, tangan tu sesuai macam mana no? Hak syarak suruh ni macam ni ke? Kaki ni macam kita cerita nikmat minggu lepas lah. Kalau kita duk pakai dia ni, bukan duk kuih berlubang, duk kuih tebal. Kalau slipper kita pakai kuih lama, kuih berlubang kan? Tu pun pakai padan 3 bulan 4 bulan, tukang baru pula. Pasal apa? Duk kuih. Dah makin haus, makin mengecil, makin menipis. Tapak kaki makin tebal pakai. Sampai kena cari pengasah pula, dah jual. Dia asah tumit. Sebab apa? Tumit kuih pakai, kuih tebal. Masya Allah. Tu baru nikmat tapak kaki. Belum lagi nikmat telinga. Hari tu ada nampak isi tambah tak? Tak ada kan? Tengok telinga duk kuih besar lah. Tu pun terang kuih besar pun cakap tak dengar sebab itu apa dia? Hendaklah, kata Tuan Musannif, fikir, tengok, perhati kepada segala anggota engkau daripada apa pekerjaan, apa manfaat yang patut yang sesuai pada pekerjaan, dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti. Pekerjaan yang dinanti-nanti ni, dia duk tunggu-tunggu balasan atas setiap kerja buat dia.
Baginya bagi pekerjaan. Kita buat ni apa jadi nanti ni? Nak kena balas apa? Buat ni, kalau aku buat macam ni apa balasan dia nanti? Kita kena tahu. Bila kita tak tahu, kita duk handas serupa satu macam. Belah habis. Tu yang kita cerita minggu lepas, pergi jumpa Tok Guru minta nombor ekor. Dia sampai tak tahu apa dia punya gila kaki nombor ni. Allahu Akbar. Pergi jumpa Tok Guru, saya nak minta izin boleh? Boleh. Nampak adab ke? Saya nak minta nombor. La ilaha illallah. Nombor ekor jumpa Tok Guru tanya. Tok Guru kata, ni aku nak marah. Tok Guru tepuk bonet kereta dia. Hang ni mai lagi nak buat apa? Tanya nombor ekor. Tok Guru marah. Tak habis-habis nombor ekor. Dia tengok dekat nombor kereta Tok Guru. Dia pergi tikam pula nombor kereta Tok Guru tu. Boleh ke dia? Boleh ke dia nombor tu? Dia kata ni. Pergi jumpa Tok Guru sanggup tu. Lah Tok Guru tepuk bonet kereta. Dia pergi ambil nombor kereta tu pula. Pergi tikam pilih. Menang pula loteri dah. Itu sebab kita nak beritahu pada dia bahawa kena tahulah fungsi masing-masing daripada tubuh badan kita yang diceritakan dan balasan yang akan kita terima atas setiap satu perbuatan yang sepatutnya tidak berlaku kepada kita. B. Maka memeliharalah, menjagalah engkau. Pelihara, jaga, kawal. Pelihara, jaga, kawal. Maka memelihara engkau akan segala anggota engkau. Jaga anggota tubuh badan kita, jaga. Tak jaga, nak boleh habuan kita. Tu kena jagalah. Maka memelihara, jagalah engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut. Ya. Kita kerja duk jaga make up muka je. Beli bedak, beli apa, segala macam lah. Sabun tu, kalau sabun di muka tu, kan. Saya pucat muka-muka. Malam tu nak tidur, terkejut. Tok lelaki tengok bini, ya Allahu Akbar. Ingat hantu tadi. Allahu Akbar. Jangan duk jaga hak tu lah. Apa yang patut dengan muka, dengan mata, apa dia patut. Ni mata tak nampak, dia berasa nak pergi buat spek, okeylah. Memanglah manfaat mata untuk melihat. Tapi kena tengok lagi jauh. Macam yang diceritakan Tuan Musannif, apa balasan nanti di akhirat. Hak mana, hak jenis mana, hak boleh tengok. Bukan semua boleh tengok. Ada sensor-sensor, ada penapis-penapis yang kita dilarangkan untuk lihat, untuk tengok. Jadi maka memeliharalah, jagalah engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara, sebagai jaga yang patut ia padanya, pada segala anggota itu, dengan pekerjaan yang dinanti, dengan balasan yang dinanti atas pekerjaan itulah. Baginya, bagi pekerjaan itu syurga. Baginya itu pekerjaan tu, kita kena susun dia, kawal dia, jaga dia, biar bagi hak kita dapat nanti, balasan hak kita dapat nanti syurga. Macam mana cara dia? Kita kalau saat lagi kita lapak nasi, apa cara kita nak susun cara nak bagi kita tak lapak saat lagi? Lepas pada habis mengaji ni, time rehat kita saat lagi, kita pergilah masak nasi makan saat. Ataupun kalau takut lambat, delivery ya. Kan? Food Panda ke, Bungkusit ke, suruh main hantar. Ataupun kita pesan kat siapa-siapa, tolong beli. Tu apa tu? Cara kita menangani supaya selagi dapat natijahnya. Natijah kita akhirnya nanti kita di akhirat nak syurga. Macam mana cara penyusunannya? Begitu.
Maka jika pekerjaan itu sangat besar, tugas pekerjaan tu besar, orang call kita, oh minta maaf, tak boleh lah ni, saya ada hal yang besar. Tak besar lagi ni hak ni pasal benda akhirat besar lagi. Maka kena tengok fungsi, function. Kata Tuan maksudnya, maka jika pekerjaan itu sangat besar, nescaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangatan. Kalau kita beranggapan bahawa tubuh badan kita ni, kita beranggapan bahawa akhirat kita nanti adalah besar, lebih daripada urusan-urusan keduniaan yang hanya bersifat sementara selepas ini akan fana, hancur, binasa, maka kita akan anggaplah benda ni besar. Tapi kalau kita tak anggap sebagai besar, kita angkat takbir pun kita buat main-main lah. Allahu Akbar. Teringat lagi, saat lagi ada nak janji dengan kawan nak jumpa ni. Tu, lepas berangkat takbir, dia sebut apa tadi? Allahu Akbar. Allah Maha besar, tak ada yang besar lagi selain urusan lain kecuali Tapi di mulut di sini tidak. Maka oleh sebab itulah dia mari macam-macam. Nampak? Kita kena bersihkan hati kita. So slow lah, bukan nak kena perbetul, bukan nak boleh dapat terus hari ni. Pelan-pelan. Jaga makan macam yang Tuan Musannif sebut kita minggu lepas kita baca. Jaga mata baru nak ada lazat. Ni dia mari kelazatan ni sebab jaga mata, sebab jaga mulut, jangan makan benda-benda syubhah, jangan makan apa semua. Baru nak mari kepada lazat kita beribadah. Mengaji rasa sedap, mengaji tak sedap pun tak tengok makan juga tu. Belajar rasa tak sedap, tak tengok makan juga. Kan? Makan hak mana ada hadap belakang Allah. Dia tidak ada kelazatan. Tak kata ke siapa, masing-masing peringatan tu untuk kita belakang. Gamak. Kat gamak. Kemudian kalau dia anggap benda tu besar, dia akan jaga. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, nescaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangatan. Dia akan sungguh-sungguh jagalah. Tapi kalau dia anggap biasa, dia tak jaga sungguh-sungguh. Maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya, bagi kaki akan berjalan di dalam kebun syurga. Dia duduk nanti-nanti nak jalan dalam kebun syurga. Tiba-tiba dengan dia duduk nanti-nanti nak berjalan dalam kebun syurga, kita pergi bagi dia buat benda-benda hak tak boleh dia nak berjalan dalam kebun syurga nanti. Yang maksud tak boleh masuk syurga lah. Pasal apa? Pasal kita bawa kepada jalan-jalan yang haram. Maka sebab itu kita nanti akan dipertanggungjawabkan. Sebab tu mulut ni kena kunci nanti. Dan mahliganya mahligai syurga. Kaki ni dia nak berjalan dalam mahligai syurga. Kita duk piskat dia. Dengan maksud kita duk buat maksiat. Dan adapun tangan itu, maka dinanti-nanti baginya bagi tangan mencapai buah-buahan syurga dan minumannya minuman daripada syurga. Masya Allah. Tangan tu nanti dia nak pegang apa? Daripada buah-buahan syurga. Masya Allah. Makan, tengok macam buah durian, makan rasa lain. Kali pertama telan rasa lain, kedua rasa lain pula. Nikmat syurga. Kan? Orang ngaji ke ustaz, rotan pertama rasa yang sama, kedua lagi rasa sikit. Tu pasal malas. Ni kan, kita kena sabar. Tempat ilmu ni memang macam tu. Guru pun tak saja nak buat kita. Pasal kita salah, betul tak?
Sikit sangatlah kalau silap. Itu pun kalau kita redha, nanti di akhirat akan jadi syafaat atas setiap daripada yang guru pukul kita. Jadi syafaat kepada kita, pembantu kepada kita dalam bentuk memberikan ganjaran kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah segala anggota yang lain, sama misal lah juga macam anggota-anggota yang lain. Sama. Duk nanti-nanti atas kerja buat depa. Tangan tadi duk tunggu nak petik buah-buahan dalam syurga, kita duk pergi buat benda-benda lain. Kaki dia nak berjalan dalam syurga dalam mahligai smart-smart. Kan dalam banglo je di dunia yang sementara ni. Kan dalam rumah biasa ni ya. Kan takkan nak berjalan di Sungai Pasiak je. Bukan takkan nak berjalan di apa Pantai Cicak ah. Bukan takkan nak berjalan di Jitra je. Nak jalan dalam mahligai syurga, besar syurga ni. Nak tak? Nak syurga tak? Oh, ana pun nak, takkan hantar tak mau. Kan? Maka mata hanya sanya ia mata. Jadi kita jawi ada ia adanya tu tanda kalau kata kita sebut tulis cepat-cepat. Maka mata hanya sanya ia mata kerana memandang kepada zat Allah Ta'ala di dalam syurga. Tu nikmat hak mata duk tunggu-tunggu. Dia nak tengok dia melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu dia duk tunggu. Tu paling nikmat bagi dia. Tak ada sebesar-besar nikmat. Tu paling nikmat. Tu. Jadi melihat tu dengan tiada menyerupai, menyamai kelakuan melihat yang baharu. Jangan kita duk kata melihat ni macam mana melihat kita ni. Rehat ke sebelah. Jadi kita melihat, jangan duk kata macam kita melihat biasa ni. Faham dululah melihat sudah. Bukan maksudnya melihat ni pada melihat yang baharu, melihat seperti mana melihatnya kita tidak. Melihat seperti mana sifat pelihat kita tidak. Begitu. Itu yang kita kena faham. Dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baharu. Dan tiada ada dalam negeri dunia dan tiada ada dalam negeri akhirat nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan. Tak ada nikmat. Boleh melihat zat kebesaran Allah itu dan nikmat sebesar-besar nikmat. Tak ada dah nikmat hak besar daripada tu. Macam mana tak tahu, tak boleh fikir. Maka patut sangat bagi mata yang dinanti, yang diharap-harap baginya bagi mata akan sebesar-besar nikmat bahawa dipelihara akan dia mata dengan sehingga-hingga pelihara. Kan? Panggil depa nak main tu. Ada orang main pula sambil-sambil. Jadi maka patut sangatlah bagi mata yang dinanti-nanti, yang dia duk harap-harap baginya bagi mata akan sebesar-besar nikmat bahawa dipelihara akan dia mata dengan sehingga-hingga pelihara. Dia nak tengok zat kebesaran Allah di dalam syurga. Itulah nikmat paling besar. Tiba-tiba kita pergi tengok benda-benda haram menyebabkan dia tak layak untuk lihat. Maka kita nanti nak kena benda-benda ni. Depa tu yang depa akan jadi saksi lawan kita. Nak hukum kita sebab kita zalim kepada mereka. Tu. Habis. Ingat semua ni apa yang Allah bagi, mata pinjam. Tangan pinjam, bukan yang kita pinjam. Barang pinjam kan boleh buat ikut dan. Pinjam kereta Ustaz, pergi buat curi lembu.
Pinjam kereta, lepas tu dia bawa pergi curi lembu. Balas lembu orang, curi lembu orang. Kata semalam orang tengok kereta ni. Apa punya teruk kita ni. Pinjam kereta kawan, pergi curi lembu. Pergi curi kambing. Lah orang kampung nampak, orang kampung main hantam. Dia bagi pinjam kereta tu sikit punya elok kat kita. Kita pergi ambil bawa curi lembu kambing. Ini sikap tidak tanggungjawab kita. Sikap yang kita boleh kata kawan makan kawan. Ni kita ni dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala pergi buat sikap macam tu. Tak betul. Tak tanggungjawab. Ada komen bagi kita, kitab yang dibeli di Hasani tak sama macam yang kita bagi. Kitab yang kita sedia pun kalau dalam bentuk rumi, ialah tulisan karangan Ustazah Nuraini Abu. Itu sebiji tulisan macam kitab Jawi. Adapun kitab yang selain daripada tu tak sama. Sebab tu kita nak daripada awal kita tekankan hendaklah ambil kitab Jawi yang naskah asalnya sama, supaya apa? Mudah kita nak sebut, nak huraikan. Jadi maka patut sangatlah bagi mata yang dinanti-nanti, yang diharap baginya akan sebesar-besar nikmat, bahawa dipeliharakan dia akan mata dengan sehingga-hingga pelihara, jaga sehabis-habis jaga. Sebab dia nak tengok zat Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan sebagai nikmat, sebesar-besar nikmat. Kita semua ni nak tengok. Jangan duk anggap pula kata tengok tu macam kita duk tengok lah ni, bukan macam tu. Laisa kamitslihi syai'un. Tak menyamai Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu. Yang bagi kepada kita melihat tu, sifat pelihat tu Allah Subhanahu Wa Taala. Sila. Terus lagi kita ni. Dan dimuliakan dia mata. Dan dimuliakan dia akan mata sehabis-habis mulia. Jaga kemuliaan mata kita. Kehormatan mata kita, kita jaga bagi elok-elok. Muliakan mata kita bagi elok-elok. Supaya apa? Supaya dia nak tengok zat kebesaran Allah nanti. Jaga nikmat tu. Kita tak berjaga dengan benda-benda ni, kita akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mata-mata ini akan jadi saksi lawan kepada kita untuk sebab kita tak menjaga ni, maka kita akan terpaksa berjawab dengan semua perkara ni. Dan bahawa tiada dikotor, yakni jangan dikotor, jangan dicemarkan dia akan mata dengan memandang akan yang haram. Gambaran kepada kita, mata ni dia nak lihat benda-benda tu. Kita duk pergi perkotor dia, duk perkotok dia, duk pergi cemak dia, pergi bagi huduh dia, bagi orang kata comak dia dengan benda-benda yang bukan daripada apa yang Allah kehendaki, dengan benda yang haram. Maka kita akan bertanggungjawab dalam soal ni. Kemudian wallahu a'lam, fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Ini insya-Allah kita sambung selepas daripada rehat jam 11.30 sampai 12.30 insya-Allah. Kita habiskan bab telinga ni. Insya-Allah. Jadi kita boleh rehat dulu. Yang mana hak baru masuk tak puas lagi tengok pada rakaman, sebab kita nak rehat. Dan saat ini kita ada sesi yang seterusnya pada jam 11.30 sampai pukul 12.30 insya-Allah. Masuk di link Google Meet yang sama insya-Allah. Wallahu alam, kita boleh berhenti rehat dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.